forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lomada tentang isu kata Hadi. Ada orang nak jadi lebih baik dari Rasulullah dengan tolak gaji. Saya baca dia sedikit. Namun ada orang yang nak tunjuk lebih baik dari Rasulullah, tak mahu terima gaji. Itu cerita lain lah, kata Hadi. Mari kita dengar bidasan daripada Datuk Lomada. Di akhir kita komen macam biasa. Walaupun ada orang kita nak tunjuk lebih pada Rasulullah, tanpa terima gaji dan sebagainya, itu cerita lain lah. Pernyataan oleh Haji Adi Awang. Haji Adi kata tak ambil gaji. Dia merujuk pada Perdana Menteri kita yang tak ambil gaji sebagai tidak ikut Nabi. Tiba-tiba pula bila PM tak nak ambil gaji, dia kata tak ikut gaji, dia tak ikut Nabi, dia kata. Tapi tak pernah pula saya dengar Nabi ni ada menyarankan supaya kita makan gaji buta. Macam dia makan gaji buta sebagai duta besar Timur Tengah, tapi Saudi pun tak pernah pergi. Jadi pada Haji Adi ni lah nasihat saya sebagai orang Islam, dan dalam masa yang sama dia menonjolkan imej Islam, serta memimpin parti yang kononnya memperjuangkan Islam. Haji Adi seharusnya menunjukkan contoh kepimpinan dan akhlak mulia kepada masyarakat. Sudahlah baru-baru ni cuba mengeksploit isu bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kononnya dia mimpi jumpa Nabi, kemudian pandai pula bermain kata-kata dan mula menyindir orang lain di parlimen. Yalah, kita tahulah tujuan sindiran ini untuk cover malu dia tu, sebab selalu ponteng parlimen, Tapi sindiran yang dibuat tersebut janganlah sampai makan diri ataupun terkena batang hidung sendiri. Terkini Haji Adi berkata, orang yang tak ambil gaji seperti hendak menunjukkan kehebatan beliau melebihi baginda Rasulullah SAW. Ini kerana baginda Nabi kononnya memperuntukkan 20% daripada harta rampasan, bukan melalui peperangan, harta rampasan yang bukan melalui peperangan, dan baginda Nabi menggunakan peruntukan tersebut untuk membantu orang lain di dalam di pedalaman dan juga yang musafir. Jadi bagi saya lah apa salahnya PM? Dia bukan tak ada gaji langsung, tuan-tuan. Dia ada dia punya pencen menteri dia ada, pencen timbalan Perdana Menteri dia pun ada, pencen menteri pelajaran dulu pun ada, So dia ada pendapatan, bukan dia langsung tak ada pendapatan. Bila dia ambil alih daripada Mahathir, Muhyiddin, Ismail Sabri, dia mewarisi sebuah kerajaan yang ada hutang 1.5 trilion. So apa masalah sangat kalau dia tak nak ambil gaji tu pun, dia pun masih lagi dapat gaji daripada sumber-sumber lain, Bini pun bekas timbalan Perdana Menteri, dia dah 77, dah dapat dah pencen. Bini dia pun dah dapat dah pencen, lebih daripada cukup untuk dia makan. Jadi yang risau sangat pasal apa? Rakyat bukan bodoh Haji Adi. Ahli parlimen yang ada di dalam Dewan Parlimen juga bukan bodoh. Semua orang tahu kamu cuba menyindir siapa. Kamu menyindir Perdana Menteri, Kenyataan Haji Adi Awang ni juga sama dengan kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man bulan lepas. Beliau mempertikaikan Perdana Menteri tak ambil gaji. Paling tak cerdik lah semasa sesi perbahasan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, si Panglima minyak masak ni, dia kata dengan zero income, dia Anwar nak makan apa. Tuan-tuan boleh lihat betapa jahatnya kumpulan ataupun individu yang menunggang agama ni. Perkara baik seperti tak ambil gaji pun dia nak jadikan pertikaian, nak jadikan modal politik. Bila ambil gaji tak buat kerja, mereka tak pernah bertikai.
Walaupun makan gaji buta. Bila ponteng parlimen, mereka membisu. Bila ada isu rasuah, melibatkan menantu ke, tiada pula perbandingan yang dilakukan. Dengan larangan ke apa benda ke, tak ada. Mereka kata Anwar nak makan apa kalau gaji tak ada. Saya pun pelik lah. Saya pelik. Diorang ni lupa Anwar ni macam-macam jawatan ada sebelum ni. Anak dia pun ahli parlimen. Bukan isteri dia je ahli parlimen, anak dia pun ahli parlimen. Rezeki yang diperolehi daripada ahli keluarga beliau sendiri pun dah lebih daripada mencukupi untuk makan minum dia. Sepatutnya Haji Hadi, Tuan Ibrahim Tuan Man, Hamzah Zainuddin, Panglima Minyak Masak ni, patutnya dia pujilah sikit tindakan Perdana Menteri ni, kerana menginfakkan gaji beliau ke dalam dana kerajaan ni. Ini sepatutnya berlaku. Dulu pun Syekhul Kabir Tuan Guru Syahidan Al-Qasimi, dia pun pernah umum dia tak ambil gaji semasa jadi Menteri Besar Perlis. Kenapa kamu tak buat pun perbandingan dengan dia? Begitu juga dengan isu rompakan jana wibawa. Kamu tak ulas pula bandingkan dengan pelbagai kaum jahiliah semasa zaman Nabi. Patutnya kenalah relatekan sama, itu sebab nak bercakap tu hati-hatilah. Okey Haji Hadi, kita berpindah pada soalan lain. Silakan kalau ada kawan-kawan kat rumah ada soalan lain atau studio ada soalan lain. Datuk, Ya. baru-baru ni saya ada terbaca dalam Harakah. Tak pernah baca pun tapi ada baca lah. Ada satu artikel dikarang oleh Haji Hadi Awang berjudul Lidah Bersama Palestin, Hati Bersama Zionis. Ulas sikit Datuk. Ya, saya pun ada terbaca jugalah artikel tersebut. Kalau tak silap saya 4 November yang lepas, bila Haji Hadi mengatakan bahawa lidah bersama Palestin, hati bersama Zionis. Dalam artikel tersebut, Haji Hadi menulis majoriti negara Arab dan Islam termasuk kerajaan Malaysia membuat kenyataan tegas bersama dengan Palestin yang menjadikan mangsa kezaliman paling kejam dalam sejarah manusia. Kemudian dia menyindir dengan berkata lidahnya bersama rakyat Palestin, tetapi hatinya diletakkan di dalam perut yang menjadi penentu kepentingan kebendaan. Hidup yang sentiasa menagih keuangan demi mengekalkan kerusi kuasa yang menjadi ruh perjuangan. Saya nak tanyalah dengan Haji Hadi, untuk menyokong dan bersolidariti dengan rakyat Palestin ni, hanya puak Islam dan PAS saja ke yang dibolehkan? Orang lain tak boleh ni? Puak Islam di luar daripada PAS tak boleh ke? Kalau nak cakap mengenai lidah bersama dengan Palestin dan hati bersama dengan Zionis, di Kelantan tu, kenapa kamu benarkan restoran McDonald dibuka? Tutuplah. Bukankah McDonald beri makanan percuma kepada tentera Yahudi? Kenapa kamu tak tutup McDonald tu? Kamu tahu ke Mercedes-Benz juga telah menyumbang euro 1 juta ringgit, 1 juta euro kepada United Hanzalah untuk misi kemanusiaan untuk warga Israel. Jangan lupa tu. Adakah dengan sumbangan ini hati pemimpin PAS di Kelantan juga bersama dengan Zionis? Sebab kenderaan rasmi kerajaan PAS Kelantan di sana adalah Mercedes-Benz. Kalau tak silap saya, ada 14 buah. Hina sangat ke kenderaan lain selain daripada Mercedes-Benz ni? Masa kamu berada di dalam kerajaan dan jadi duta besar Timur Tengah, bertaraf menteri,
kamu tak pula lantang mengkritik Israel. Tapi bila Perdana Menteri ataupun kerajaan Malaysia yang lantang kritik Israel, kamu petikaikan pula, buat perumpamaan macam-macam. Jadi sepanjang kamu jadi pemimpin PAS ni, dan menjadi duta Timur Tengah, Perdana Menteri, berapa kali sebenarnya kamu pergi menziarahi Palestin ni? Cuba beritahu. Berapa kali kamu pergi menziarahi Iran? Kenapa Iran lebih banyak daripada Palestin? Itu pun kita nak tahu. Jadi hari ini kerajaan Malaysia lebih berani dari negara Islam lain, dan dari kerajaan PN dulu, di mana telah menyelidik kerajaan PN dulu telah menyediakan satu draft resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang antara lain mencadangkan agar Israel disingkirkan sebagai anggota pertubuhan tu. Jadi sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang ataupun hukum dan keputusan membabitkan isu Palestin ni, sepatutnya ianya boleh dibangkitkan. Jadi tak perlulah kamu nak bersandiwara. Jadi berdakwalah secara jujur, patuhilah apa yang diterapkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedarlah sejak adanya amanat Haji Adi dulu, negara kita dah melalui bermacam-macam situasi di kalangan umat Islam. Solat asing jika berlainan parti, kafir mengkafir, sesama pengikut Islam, menjatuhkan hukum mengikut selera politik dan bermacam-macam lagi perkara yang berlaku zaman Dewan ni, tuan-tuan. Kesimpulannya, ketepikan hasrat, dengki dan mencari kesalahan. Bersolidariti untuk rakyat Palestin adalah tanggungjawab semua, tanggungjawab kita semua. Pulanglah, cara masing-masing mungkin berbeza, tapi ianya semuanya tanggungjawab kita. Okey, kita saya baca detail lagi. Walaupun tidak menyebut nama Anwar secara khusus, Presiden PAS itu menghalalkan keyakinan itu ke atas orang mencuba menunjukkan kesolehan dengan menolak gaji. Allah memperuntukkan 20% kepada Nabi Muhammad. Ada peruntukan untuk Nabi dan keluarganya. Gunakan untuk bantu dan mendahulukan orang lain, orang kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan serta orang musafir. Itu kata Hadi. Kita itu menyokong kajian apa pada dapat Ibrahim. Assalamualaikum.